Baik, untuk mengikuti berita dari negeri di bawah Bayu, kita bersama Adrian Soidi di Kota Kinabalu. Teruskan, Adrian. Terima kasih Nur Afni di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Lebih 2 juta ringgit diperuntukkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bagi membaik pulih sekolah-sekolah yang terjejas bencana di Sabah, termasuk akibat gempa bumi, banjir, angin dan kebakaran. Peruntukan disalurkan melalui Jabatan Pendidikan Negeri JPN bagi melaksanakan proses pembaikan bagi sekolah-sekolah yang terlibat. Pengarah Pendidikan Negeri Datuk J. Malik berkata proses membaik pulih telah pun dijalankan bagi sebahagian sekolah. Sekarang ini dalam proses pembinaan untuk sama ada membina bangunan sementara ataupun gantian baru. Sedang dalam berunding harga dengan syarikat berkenaan dan telah kita syarikat itu untuk membina sekolah baru. Beliau ditemui pemberita di SK Melangkap, Kota Belud. Tahun lalu beberapa sekolah di Sabah terjejas strok akibat bencana alam dan kebakaran. Sementara itu, tinjauan RTM di SK Kaung dan SK Melangkap, Kota Belud mendapati murid sekolah terjejas gempa bumi dan banjir tetap bersemangat untuk mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan ujian penilaian sekolah rendah UPSR yang berakhir kemarin. Mendapat keputusan yang cemerlang dalam UPSR 5E. Lulus cermalang. Dapat 5E. Pun ramai daripada UMS yang datang bagi motivasi, dari PPD, dari bahagian psikologi dan konseling sendiri. Datuk J menjelaskan Jabatan Pendidikan Negeri telah mengambil langkah proaktif dengan menempatkan semua calon-calon di kawasan terdedah bencana di asrama bagi memastikan mereka dapat menjalani ujian berkenaan. Di Sabah, seramai 43,641 calon menduduki UPSR bagi tahun 2015. Kepesatan pembangunan di daerah Putatan sedikit sebanyak menjadi cabaran kepada Majlis Daerah Putatan untuk menangani masalah termasuk kebersihan serta tahap keselamatan. Sehubungan itu, Timbalan Ketua Menteri yang juga Wakil Rakyat Petagas, Datuk Seri Parlimen Haji Yahya Hussein berkata, satu kertas cadangan telah dikemukakan kepada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bagi memenuhi pelbagai keperluan di daerah Putatan, termasuk penyediaan logistik dan perjawatan. Cabaran yang amat besar ini ialah jalan jam, walaupun ditambah satu lane lagi, di daerah Putatan menyelesaikan masalah itulah perkhidmatan, kebersihan, angkatan sampah, khidmat kepada penduduknya. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melawat dan mendengar taklimat mengenai pelbagai kemudahan yang disediakan di Hotel Solax, Putatan. Dalam masa sama, Datuk Yahya turut maklumkan bahawa pihaknya telah meminta kepada Ketua Menteri agar satu kawasan diberikan bagi tujuan menaik taraf dan membina balai polis dan bomba di daerah Putatan bagi meningkatkan lagi tahap keselamatan di daerah berkenaan. Lagu Langkah Bersama ciptaan Mock Kids yang dinyanyikan Afriza Amir Hamzah muncul johan dalam pertandingan mencipta lagu patriotik sempena sambutan Hari Malaysia 2015. Lagu itu dinobatkan sebagai lagu patriotik terbaik peringkat Sabah, sekaligus melayakan mereka membawa pulang wang tunai RM3,000. Naib Johan membawa pulang RM2,000 di sandang Ana Stanislaus dengan lagu Inilah Tanah Airku, manakala tempat ketiga dengan hadiah RM1,000 dimenangi Ani M dengan lagu berjudul Malaysiaku. Kesemua pemenang menerima sijil penyertaan. Majlis penyampaian hadiah akan diadakan pada 16 September ini sempena sambutan Hari Malaysia di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Ketika ditemui media dalam pertandingan akhir mencipta lagu patriotik yang disiarkan secara langsung melalui siaran ekspresi Kombo Sabah FM di Kota Kinabalu, para pemenang turut menzahirkan semangat patriotik dalam ciptaan lagu masing-masing. Kalau kita dalami betul-betul, kita terapkan betul-betul, mungkin akan sampai kepada audiens dan mungkin semangat itu akan hadir daripada diri orang. Lagu patriotik ni adalah satu lagu yang penting untuk di mana kita dapat memberitahu, menyampaikan kisah-kisah kenegaraan kita kepada pendengar. Lagu-lagu sekarang dia catchy, mudah diikuti dan
lirik yang sesuai lah. Kalau dulu mungkin musik dia lebih pada matching. Sementara itu, Pengarah Lembaga Kebudayaan Sabah Datuk Rosmadi Datuk Sulai turut mencadangkan stesen-stesen radio untuk memainkan lagu-lagu patriotik yang terpilih selain menterjemahkan lagu kepada bahasa Inggeris untuk audiens antarabangsa. Sebanyak 42 penyertaan diterima dengan 8 buah lagu layak ke peringkat akhir pertandingan ini. Golongan kurang bernasib baik terus mendapat perhatian di negeri ini. Di kampung seberang Benoni Papar, seramai 3 buah keluarga menerima sumbangan wang tunai serta barangan keperluan daripada Yayasan Nur Jauhar menerusi program Ziarah Kasih. Para penerima bantuan terdiri daripada golongan miskin, warga emas dan orang kurang upaya OKU yang telah dikenal pasti pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins. Ketika ditemui pemberita selepas program ini, pengerusi Yayasan Nur Jauhar, Haji Alhambra Tun Juhar memberitahu antara kawasan yang telah diziarahi termasuk Menggatal, Tuaran, Telipuk dan Putatan. Program ziarah ini insya-Allah kita akan adakan pada setiap bulan. Jadi insya-Allah program ini akan diteruskan sebagai acara bulanan Yayasan Nur Jauhar. Acara Yayasan Nur Jauhar seterusnya adalah pada 16 September di mana kita menganjurkan acara penghargaan kepada pesara-pesara polis, bomba dan juga tentera. Sumbangan disampaikan penaung Yayasan Nur Jauhar yang juga isteri yang di-Pertuan Negeri, Tok Puan Hajah Nurlida Tan Sri RM Jasni serta Haji Alhambra kepada penerima di kediaman masing-masing. Penerima sumbangan kali ini Dayang Sayalam Haji Awang Daud, Awang Padang alias Abdul Rahman Am Simpul dan Siti Alina Muhammad Azrat. Konvoi Kembara Merdeka Sabah Electricity 9 Berhad ACSB meneruskan perjalanan dari Sandakan ke Lahadatu semalam yang disertai kira-kira 120 orang terdiri anggota kerja dan vendor SESB. Sebelum ini, acara pelepasan konvoi diadakan di Kota Kinabalu pada Selasa dan singgah di Tambunan, Ranau dan Telupid sebelum tiba di Sandakan. Di Sandakan, konvoi tersebut melakukan aktiviti amal dengan menyampaikan sumbangan di Jabatan Bomba dan Penyelamat selain sumbangan kepada Tokong Paukung di Jalan Sim-Sim Sandakan. Majlis pelepasan konvoi disempurnakan Timbalan Ketua Polis Daerah Sandakan, Superintenden Fadzil Muhammad Ali. Di Lahadatu, konvoi diraihkan dalam acara penghormatan Hari Malaysia di pejabat SESB daerah tersebut. Turut diadakan acara penyampaian sumbangan di Ibu Pejabat Polis IPD Lahadatu. Konvoi Kembara Merdeka SESB yang memasuki tahun ketiga selepas diperkenalkan pada tahun 2013 bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan anggota kerja SESB serta masyarakat setempat. Seterusnya kita ikuti paparan pelbagai acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 10.30 pagi ini, berlangsung program kunjungan kasih ke Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Likas. Seterusnya pada pukul 11 pagi, Menteri Belia dan Sukan Datuk Taufik Abu Bakar Titingan akan merasmikan kempen keselamatan petroleum di stesen minyak Petron kilometer 2.4 Jalan Apas Tawau. Akhir sekali pada pukul 4.30 petang, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman akan menghadiri pesta buah-buahan Borneo peringkat Bandaraya Kota Kinabalu di Broadwalk Oceanus Waterfront Mall Kota Kinabalu. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kembali kepada Nur Afni di Angkasa Puri. Silakan.